Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mukhtar. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu memastikan bahawa kamu mati dalam keadaan menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya jawatan kuasa Masjid Muslimin Muslimat, alhamdulillah kita bersua lagi pada pagi ini, dan anda diminta untuk menggantikan kuliah asal yang tidak dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Jadi lazimnya bila pertemuan kita dalam kuliah ganti, anda akan bawa kuliah umum yang kita akan tinggalkan seketika kuliah bulanan kita. Dan pada pagi ini untuk kita sama-sama bermuhasabah, ya, dalam sebelum kita memulakan pagi ini, dan sekadar untuk kita menggunakan masih sebenarnya pendekatan yang sama, cuma kita lompat sedikit, ya, kepada surah At-Taubah ayat 95 juzuk yang ke-12, yang mana Allah juzuk yang ke-11, muka surat 203, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Shadaqallahul aliyyul azim. Surah At-Taubah ayat ke-95 juzuk ke-11 muka surat 203. Baik, ayat ini sangat penting, yang mana ianya boleh juga dirujuk bersama dengan ayat-ayat yang lain dalam memahamkan kita kepada tajuk yang kita sebut tadi untuk dijadikan sebagai muhasabah kepada kita, ya, yang disebut oleh Syekh Abdullah Nasir Al-Wan. Salah satu daripada elemen untuk kita kekal dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting di mana ketakwaan ini, inna akramakum indallahi atqakum, itu asas. Penting ketakwa ini kerana takwa ini adalah akan menyebabkan kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala yang membezakan antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hujurat sebentar tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Maka kata Syekh Abdullah Nasir Anwar, yang ada 5 elemen takwa ini, salah satunya adalah mesti cukup mana pun ada elemen muhasabah, ya, elemen kita menghitung diri sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, satu kata-kata menyebut bahawa hendaklah kamu menghitung diri kamu sebelum kamu dihitung, iaitulah merujuk kepada hari akhirat kelak. Baik, tuan-tuan dan
puan-puan sekalian, tajuk kita pada pagi ini ringkas, munafik. Ya, tajuk yang sangat ringkas yang perlu kita sentiasa melazimi. Ya, tajuk ini kerana ianya sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian semalaman kita. Bila kita sebut tentang munafik, pertamanya maka terkeluar terminologi atau istilah kafir. Kerana tidak ada orang kafir munafik atau tidak ada orang munafik kafir secara istilah. Ya, kita sedang berbicara tentang kita-kita. Ya, dalam kelompok kita, dalam kalangan kita, dalam circle kita sendiri. Baik. Selain daripada surah At-Taubah ayat ke-95 ini, ada juga disebut tentang elemen atau ciri atau unsur atau prasyarat munafik ini, iaitulah dalam surah Al-Baqarah. Ya, contohnya dalam ayat ke-8 sehingga ayat ke-20. Dan purposely kita memang tidak baca ayat ini kerana ayat ini panjang, cuma kita sebut min ajlil ilmi, ya, untuk kita boleh jadi nak kaji dengan lebih lanjut atau nak faham dengan lebih lanjut, maka kita sebut juga pada pagi ini. Boleh juga selain daripada ayat ini, kita juga rujuk kepada suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat ke-8 sehingga ayat ke-20, ya, yang menyebut tentang perkara yang sama. Ya, ciri-ciri atau anima-anima atau unsur-unsur atau prasyarat-prasyarat. Ya, seterusnya juga munafik ini juga disebut dalam suratul Munafiqun. Ya, nak sebut bahawa bukan cerita kecil kita nak bawa pada pagi ini, bahkan disebut dalam Al-Quran salah satu namanya name after, ya, dinamakan sempurna dengan munafik ini sehingga keluar satu surah yang dinamakan sebagai suratul Munafiqun. Juga kalau kita boleh tengok di situ ada disebutkan perkara-perkara yang kita nyatakan sebentar tadi, ya, dari segi elemen dan unsur dan prasyarat dan sebagainya lah. Ya, sebagai contoh dalam surah tersebut menyatakan ittakhadhu aymanahum junnah. Salah satu daripada ciri munafik ini ialah mereka mengambil aymanahum junnah, ya, sumpah-sumpah mereka ini sebagai perisai. Junnah, angel sama macam jannah. Ya, kita sebut berulang kali, ya, perbezaan antara jannah, antara junnah, antara jinnah. Ya, ketiga-tiga kalimah ini walaupun dari segi ejaannya adalah sama. Ya, jinnu ta marbutah, itu pun zaman kita untung sebab ada baris, sebab ada titik. Zaman mula-mula Al-Quran ini ditulis tidak ada baris, tidak ada titik. Bayangkan orang dulu baca Al-Quran macam mana. Ya, itu pun masih ada ataupun ramai juga yang menghafal Al-Quran. Kita dengan segala kemudahan yang kita ada, apa lagi alasan untuk kita tidak membaca Al-Quran? Sekurang-kurangnya, ya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an lis-sahibi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kamu pada hari kiamat syafi'ah, ya, menjadi teman pendamping yang setia, yang kita tak kenal pun siapa. Bila ditanya siapakah kamu, jawabnya adalah aku adalah Al-Quran yang kamu baca bila orang tidur, kamu bangun untuk baca, akulah. Ya, bila orang pergi ke kedai beli belah, kamu berada di rumah, kamu baca, akulah, bagi contoh. Ya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an lis-sahibi. Zaman kita ni macam-macam sains Al-Quran ada. Ya, ada yang sains besar yang Tok Imam boleh buka dan baca bila jadi imam ketika solat tarawih. Ada yang sekecil-kecil sains yang boleh masuk dalam poket. Maka sebenarnya kita tak ada alasan lagi pada zaman ini untuk kita tak ada satu Al-Quran yang boleh jadikan sebagai simpanan kita. Kena ada Quran yang khusus kita. Jangan sekejap buka Quran tu, sekejap buka Quran ni. Ya, sebab apa dia? Sebab bila kita biasa dengan sesuatu yang kita sentiasa bersama dengannya,
maka ia akan lebih memudahkan kita nak ingat baca kat mana, berhenti kat mana. Bila kita mengaji, kita ada tanda-tanda sikit dan sebagainya, mesti ada. Ya, ini terutama digunakan oleh kaedah ni yang simple, digunakan oleh para hafaz, ya, diajar oleh masyayikh, ya, syekh-syekh mereka mesti ada Quran khusus, ya. Bukan nak kata Quran lantak dan juga sama saja isi kandungannya, tapi nak kata bahawa perlu kita ada koleksi peribadi, ya. So kurang-kurangnya yang boleh masuk dalam poket, ya, masuk ke stesen LRT, menunggu untuk sampai ke stesen, apa salah kalau buat baca sedikit 2-3 ayat, pendek sangatlah tu, tapi sekurang-kurangnya ada masa-masa yang terisi. Baik, itu kita sebut tadi, kita panjang tadi, ya, tentang Al-Quran yang mudah untuk diakses pada zaman kita. Siap dengan baris, siap dengan titik. Zaman dulu mana ada huruf ba, huruf ta, huruf tha, nak beza macam mana? Sudah, ya, baris pun, ya, jannah ataupun junnah tadi dalam suratul munafiqun, ya, awal-awal itu tak ada titik. Zaman sepah itu sikit ada titik, zaman sepah itu sikit ada baris, pun tak baca juga, ya, pun tak mengambil pengajaran daripadanya juga. Ini masalah besar, ya. Baik, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Salah satu daripada ciri munafik ialah mereka mengambil sumpah-sumpah sebagai junnah. Ini orang putih kata shield, ya, atau penghadang atau perisai. Jannah ni syurga, ya, junnah ni perisai, jinnah ini jin, ya, minal jinnati wan nas, ya, dalam kita baca dalam satu ayat, ya. Baik, ejaannya sama tapi beza sikit saja. Bukan beza baris belakang dalam pengajian bahasa Arab. Baris belakang ni sangat penting. Sebab tu bila kita menada satu-satu kitab, tok guru ni nak dengar baris belakang kita baca apa ni. Baris atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, ya. Kita ni asyik-asyik berhenti kan, muslimat, ya. Tok guru ni kalau kita mengaji kitab bahasa Arab memang nak dengar muslimat tu ketar-ketir, sebab ada beza, ya, baris penting, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak boleh lama dalam apa itu. Baik, surah yang kita baca ataupun ayat yang kita baca daripada surah ini, kita sebut tadi menyebut tentang munafik dan kemunafikan. Yang kita sebut tadi tak perlu kita tengok kanan kita siapa, kanan kiri kita siapa, depan kita siapa, belakang kita siapa, tak perlu. Sebab kita boleh jadi sedang berbicara tentang diri kita sendiri, ya. Dan bila ada bercakap ni, boleh jadi kita bercakap tentang diri kita sendiri, ya. Bila tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengar, boleh jadi sedang kita di-address, ya, tentang diri kita sendiri, ya, tak lagi jauh dari pelanggan tersebut. Baik, munafik ini lebih teruk daripada apa nama ni, kafir, ya, lebih teruk kerana disebut bila mana tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik ini pada akhir sekali disebut dalam Al-Quran fi dzarkil asfali minan nar, ya, akan kena api neraka kepada dia dulu, ya. Bila dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka, kena dia dulu baru kena orang kafir. Sebab kerana orang munafik ini mereka ialah musuh dalam sini, ya, atau api dalam sekam, ya. Baik, munafik ini terbagi pada dua. Pertama, munafik i'tiqad, ya, munafik dari segi akidah, ya, mengata beriman tapi pada hakikatnya tidak beriman. Ini munafik pertama, kategori yang pertama, ya, menipu orang-orang beriman. Dan kalau kita boleh tengok dengan lebih lanjut perincian dalam surah Al-Baqarah dari ayat ke-8 sehingga ayat ke-20 sebentar tadi, ya, mereka ini mengatakan beriman padahal hakikatnya tidak beriman. Pertama. Yang kedua, munafik dari segi amalan, ya. Dan bila kita tengok ciri-ciri munafik dari segi amalan ini, maka ini yang kita nak bermuhasabah, ya, bermuhasabah. Kerana Nabi SAW menyebut ayatul munafiq, ya, tanda-tanda orang munafik ini ada 3, ya. Dalam satu riwayat semua kata ada 4. Baik, antaranya idza haddatsa kadzaba,
Bila kamu cakap, kamu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila kamu janji, kamu tidak penuhi janji. Wa idza tumina khana, bila kamu diamanahkan, kamu khianat. Baik, sebelum kita masuk dengan lebih perinci dalam hadis ini, surah At-Taubah disebut sebagai surah Fadhilah, surah yang membongkar tentang ciri-ciri munafik, ya, yang kalau kita tidak berhati-hati padanya, maka ada akibatnya pada esok hari, ya, ada mu'aqabahnya pada esok hari yang kita sebutkan tadi, ya, fi darkil asfal minan nar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 perkara yang kita kena jelas bila kita sebut tentang munafik. Yang kita kata tak perlu tengok orang kanan kiri kita siapa, yang kita kata kena mencermin diri kita sendiri macam mana. Pertama, Allah SWT tak sebut siapakah munafik dalam Al-Quran, ya, kerana apa dia? Allah SWT ini As-Sattar. Ini kena jelas, ya. Allah SWT ini yang melindungi keaiban. Dalam satu hadis baginda menyebut, man satara uyuba akhi satarallahu uyuba fil akhirah, atau kama qala, sesiapa yang melindungi keaiban saudara maranya pada kehidupan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi keaibannya pada hari akhirat. As-Sattar. Sebab itu tidak disebut siapakah, ya. Cara Al-Quran berbahasa dengan kita, kalau kita tengok, tidak disebut siapakah, tetapi disebut elemen, disebut ciri, disebut unsur. Nak kata bahawa Islam ini pada hujung sekali yang pentingnya adalah siapa, yang penting adalah elemen-elemen yang membawa nama Islam itu sendiri, yang memperjuang nama Islam itu sampai ke hari akhirat. Ya, watak-watak akan bersilih ganti. Ya, watak-watak ini akan bersilih ganti dari zaman ke zaman. Tapi yang penting adalah siapakah yang mempunyai ciri-ciri atau elemen-elemen atau unsur-unsur atau prasyarat-prasyarat tersebut. Ini yang penting. Tengok cara Al-Quran berbahasa dengan kita. Pertama. Yang kedua, kerana Islam nak sebut kepada kita rahmat, Allah SWT lebih luas daripada azab, ya, daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya, nak sebut di sini bahawa walaupun munafik ini akibatnya sangat besar di sisi Islam, tetapi pada akhirnya kenapa tidak disebutkan nama? Kerana nak beri peluang kepada orang Islam ni untuk sebelum mati kembalilah semula kepada Islam yang asal. Sebab itu kita kena belajar, ya, ciri-ciri munafik tadi, supaya kita berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan janganlah kamu sesekali mati, dalam ayat mukadimah kita sebut tadi, melainkan betul-betul kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita menyerah diri bulat-bulat kepada total submission, ya, tanpa ada kita, sebagaimana kita lahir dalam keadaan fitrah, kita juga kembali mesti memastikan dalam keadaan muslimun, ya, bukannya atas IC saja orang Islam, tapi di luar IC-nya, ya, ataupun di luar sana tidak kita berperangai macam orang Islam. Ya, baik. Yang ketiga ialah untuk membuktikan bahawa sebelum kita masuk dalam tiga ni, sebab itu Nabi SAW pada zaman baginda ada 70 orang munafik yang tidak disebut seorang pun siapa daripada mereka kecuali seorang. Ya, sebagaimana yang kita tahu, itulah merujuk kepada Abdullah bin Ubay. Ya, bapa munafik ini kaki semaya ni, Syekh, ya, yang solat sentiasa di belakang baginda. Tapi nak sebut bahawa kita tak boleh berada dalam keadaan selesa walaupun kita sudah solat. Bukan nak kata selepas pada ni tak perlu solat, tidak. Tapi nak sebut sini bahawa yang solat di belakang baginda sentiasa digelar bapa munafik. Dan kalau yang tak solat di luar sana macam mana? Allahu Akbar. Ya, jauh sekali. Ya, ini untuk kita sebut tadi muhasabah, yang kita akan masuk lebih lanjut bila kita tengok kepada asbab nuzul ayat ini yang kita baca. Ya, baik. Seterusnya, yang ketiga adalah disebabkan oleh nak membuktikan bahawa orang-orang munafik ini akan ada sentiasa sampai ke hari akhirat.
Ya, tidak disebut nama secara khusus dalam Al-Quran kerana nak membuktikan bahawa bukan setakat dari zaman baginda, tapi ianya akan kelangsungannya akan sampai ke hari akhirat. Kepada siapakah mereka ini yang memiliki ciri-ciri munafik? Dan orang-orang munafik ini, mereka ini tidak timbul ketika zaman di Mekah. Ya, dalam Al-Quran kita tengok ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ya, munafik istilah ini muncul ketika mana Islam sudah berada di puncak. Ya, Islam sudah menjadi satu kuasa yang satu agama yang memegang kekuasaan di Madinah. Ya, masa itulah baru timbul istilah-istilah munafik ini ataupun ciri-ciri munafik ini yang sentiasa nak melihat Islam ini dikalahkan dan sebagainya, yang sentiasa nak menentang Islam ini sebagai agama yang memerintah dan sebagainya. Mesti ada. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah kita bila tengok pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tiada siapa pun yang tahu di kalangan mereka ni siapakah yang munafik. Ya, tiada siapa pun yang tahu kecuali selepas berlakunya kematian kepada mereka, yang bila mana baginda tidak datang untuk salat jenazah, maka ketahuilah, ya, tahulah oleh para sahabat bahawa jenazah ini adalah jenazah orang munafik, yang bila dihitung jumlahnya seramai 70 orang. Ya, yang walaupun ada satu kisah yang melibatkan Hatib bin Abi Balta'ah, ya, orang yang membocorkan rahsia strategi orang Islam kepada orang bukan Islam, sehingga nak dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menyebut munafik, yang tidak dilibat atau dihujah balah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan kita kata ini hujah untuk mengatakan bahawa orang ini adalah munafik. Baik, kita kena hati-hati sebab Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah ahli badan. Ahli badan ini diampunkan dosa sebelum dan selepasnya. Macam mana orang munafik boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kalau begitu? Sebab itu kita sebut kena berhati-hati. Ya, sebab itu kita sebut tadi rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada kemurkaannya. Tapi bila mati dalam keadaan munafik, ini bahaya. Ya, sebab itu kita sebut ini kerana kadang-kadang kita buat dosa, kita buat silap, kita buat itu, kita buat ini, kita tersalah, kita tersandung dan sebagainya. Adakah pada waktu dan ketika itu kita akan dihakimi dengan sebenar-benar penghakiman dan sebagainya, ya, yang menyebabkan sampai seakan-akan tak ada ruang untuk kita kembali kepada jalan yang asal? Ini bahaya bila kita suka melabel orang. Ya, masyarakat kita ni beri satu gambar letak istilah bawah tu munafik. Ya, suka menggelar orang, suka melabel orang dan sebagainya. Dalam Al-Quran tidak ada uslub sedemikian. Sekadar sebut-sebut ciri-ciri cukuplah. Pandai-pandailah fikir macam mana nak kata ke aku ni. Ya, pandai-pandailah fikir. Ya, bukannya munafik datang ke masjid, agak-agak dia datang, tidak ke masjid. Tidak. Ya, kita pandai-pandai sebutlah ciri-ciri. Ya, tak perlu sebut dengan jelas siapa dan sebagainya. Pandai-pandai kita dah akan. Ya, sebab yang penting sekali adalah ukhuwah itu terjaga. Ya, yang penting sekali adalah ukhuwah itu terjaga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semalam ada satu berita yang kita sebut tempoh hari tentang isu makna, masih ingat kan? Ya, yang difailkan kalau dalam sistem mahkamah dalam negara kita ni, yang kita sebut tempoh hari isu transgender yang asalnya melibatkan 4 orang di mahkamah tinggi yang merayuni 3 orang. Ya, yang tersebut panjang dan sebagainya, kena tanggapi mereka dari segi undang-undang dan dari segi kemanusiaan. Semalam kerajaan di Negeri Sembilan dah memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan di Putrajaya. Tapi sebelum merayu ni, dari segi formalitinya kena ada leave to appeal, ya, kebenaran merayu. Ya, dalam kes civil ni kena ada kebenaran merayu. Bila kebenaran merayu dibenarkan baru boleh merayu. Tapi dalam kes jenayah tak perlu.
Ya, nak merayu tak perlu ada kebenaran merayu. Ya, maknanya kalau nak merayu dalam satu kes saja tu merayu. Ya, tu dapat. Ya, dalam kes ini tidak mesti ada kebenaran merayu. Bila dibenarkan untuk merayu baru boleh merayu. Lepas tu baru kita merayu lah. Ya, di Mahkamah Persekutuan kita panjang lagi lah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebut kalau tidak diterbalikkan keputusan ini, ya, bila kita tengok balik semuanya sekarang ini, itu yang kita kata bahawa ciri-ciri, bukan kita nak kata sangat, ya, tapi ciri munafik bila kata beriman tapi hakikatnya iman yang didasarkan atas dasar apa? Ya, iman yang sebenarnya macam mana, iman yang batinnya macam mana? Ya, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dalam suratul Baqarah, mereka cuba menipu Allah SWT, mereka cuba menipu orang-orang beriman atas nama yang berbagai, hak asasi manusia yang tak ada batasan dan sebagainya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Pada akhir sekali Allah SWT sebut tidak lain tidak bukan mereka menipu diri mereka sendiri. Sebab apa dia? Kemenangan yang hakiki adalah, ataupun disebut kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kemerdekaan atau kemenangan yang hakiki. Ya, dengan kita sebut tadi dengan harapan, ya, bila pertama kita harap moga kebenaran untuk merayu dibenarkan oleh mahkamah utama. Yang kedua, dengan harapan bila naik ke mahkamah diterbalikkan keputusan tersebut. Sekarang ni kita ni berada dalam keadaan kalah lah, ya, pendek cerita, ya, maknanya sedang menang sekarang. Ya, kalau ia kekal habis kita, ya, tak tahu macam mana mereka. Kita sebut tadi kesan-kesan dari segi agamanya, ya, nak solat di mana, nak bagi harta pusaka macam mana, nak bernikah kahwin macam mana dan sebagainya. Walaupun ada kelompangan-kelompangan yang kalau kita lihat dalam kes tersebut lah, yang tersebut tadi bahawa yang kita sebut sebenarnya bahawa tak ada kerjaan balas, ya, oleh saksi-saksi pakar, ataupun dalam peruntukan seksi tersebut hanya menyebut tentang orang lelaki tak boleh jadi orang perempuan. Tidak disebut kalau orang perempuan nak jadi orang lelaki boleh pula. Yang diguna hujah ini oleh pihak lawan kita ni, kata ini diskriminasi, betul lah. Ya, ini benda-benda yang kita kena cakna juga lah. Ya, kita ni banyak kerja buat yang kita walaupun dengan wujudan artikel 121/1A pada tahun 1980-an tersebut sudah memberikan nafas kepada undang-undang syariah dalam negara kita, tapi sampai sekarang orang dulu, ya, Islam ni mesti sama dengan agama lain dan sebagainya, ya, sedangkan hakikatnya tidak begitu. Sebab itulah dalam kita sebut kebebasan, kita nak sebut sikit sini, orang kata kebebasan beragama. Kebebasan beragama dari kacamata Islam ada hak dan limitasi. Kebebasan beragama, kalau orang Kristian nak convert kepada Buddha boleh, kalau orang Buddha nak convert kepada Kristian boleh, tapi bila dah jadi orang Islam tak boleh. Ya, sebab itu ia termasuk di bawah salah satu daripada kesalahan jenayah yang tertakluk di bawah hukuman hudud. Ya, murtad ni, apostasy ni salah satu daripada jenayah syariat, jenayah yang tertakluk di bawah kesalahan hudud. Kerana apa dia? Kerana kita kena tengok balik, kita kembali semula kepada maqasid syariah. Tujuan Allah SWT menurunkan syariat kepada kita ni adalah salah satunya adalah hifzuddin, untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama perlu kepada apa yang disebut sebagai orang-orang, ya, ahli-ahlinya. Siapa? Orang Islam. Dan kalau tak ada orang Islam atas nama kebebasan beragama boleh bebas keluar masuk agama, siapa lagi yang nak mempertahankan agama? Dan mempertahankan agama ini salah satu daripada tujuan Allah SWT menurunkan syariat kepada kita. Maqasid syariah, hifzuddin min maqasid syariah. Akhir sekali lah, sekali wujud, sekali sudah tentu untuk kemaslahatan kita juga, ya, untuk kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sebab itu dalam Al-Quran sebut ayat tentang kebebasan beragama ini nak kata ada hak dan limitasi. Ya,
wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Ini tidak parlimen buat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala buat ayat. Sesiapa yang memilih selain Islam sebagai agama, ya, fala yuqbal minhu, dia tidak akan diterima sesekali agama. Ya, maknanya di sini ada restriction, ada halangan, ya, ada sempadan. Ya, dalam bahasa yang lain maknanya kita ni bila dah masuk Islam tertakluk kepada Islam, tak boleh bebas keluar masuk agama dan sebagainya. Ini hak dan limitasi, ya, yang diajar oleh agama kita Islam. Sebab itulah kita ni kena gabungkan sekali. Sekarang ni orang ni nak galak syariatullah, asyik-asyik guna sunnatullah, guna akal. Ya, bila contoh sunnatullah ni maknanya bila kita tanam satu-satu pokok, nak suruh pokok tersebut subur, kena jiru, ya, kena siram dengan air. Tak boleh kita tanam satu-satu pokok kita tawakal. Ini tak ada sunnatullah. Nah, manjada wajada, siapa berusaha dia berjaya. Ini kita sebut contoh yang simple tentang sunnatullah. Ya, ramai sekarang ni pergi kepada sunnatullah, tak pergi kepada syariatullah. Kalau begini begitu, kalau begitu begini, tapi tak balik semula kepada ajaran yang asas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu Allah SWT sebut fala yuqbal min wa huwa fil akhirah minal khasirin, tidak akan diterima, ya, dan pada hari akhirat kelak akan menjadi sebahagian daripada orang-orang yang rugi. Ya, kerana kan kita balik semula kepada hujung sekali, akhirnya faedah yang akan dapat ialah kita, ya, di hari akhirat kelak. Di hari dunia ni pelbagai perkara yang kita kena buat kepada Allah SWT untuk kemaslahatan kita di hari akhirat kelak. Yang pada hari akhirat kelak dah tak ada dah. Kuliah subuh macam sekarang ni tak ada lah, ya. Tak ada lah, kita kena tak ada telinga dengar ustaz ni merepek apa benda, sebagainya tu. Ya, tak ada solat, tak ada. Ya, apa semua dah tak ada. Kerana hari akhirat ni hari akan dibalas. Kita akan menikmati, ya, segala apa yang dibuat, ya, sehingga Nabi SAW menyebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita bercucuk tanam yang hasilnya akan didapati di hari akhirat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ini, ya, kita masuk sedikit lagi. Ada sebab penurunan, ya, sebab penurunan yang sangat penting juga untuk kita perhalusi, kerana kita tak disebut tentang kita, bercakap tentang kita. Satu hari ada seorang budak, dia disebut Ghulam. Ghulam ni beza dengan syabab. Syabab ni remaja, Ghulam ni budak, syekh ni orang tua. Ya, kita dalam bahasa Melayu sebut syekh ni ustaz. Tapi dari kerangka di mana perkataan syekh itu disebutkan, memang kadang-kadang dia dimaksudkan sebagai ustaz, tapi kita bila sebut syekh ni maksudnya ustaz, ya. Sedangkan dalam bahasa Arab, tengok pada satu tempat ada yang dimaksudkan dengan orang tua. Yang kita sebut tempoh hari, banyak perkataan Arab kita orang Melayu ni berbeza. Masa tempoh hari-hari hadis tersebut, kita sebut tentang perkataan maqam. Kalau masih ingat, cuba reka balik kuliah kita hari itu. Maqam fi ayatul bayyinatul maqam Ibrahim, kan? Maqam orang Arab disebut tempat diri. Qama yaqum, maqam tempat diri. Kita pergi ke Mekah, kan? Tempat diri makna kesan tapak kaki Ibrahim alaihissalam pinju untuk bina Kaabah. Kesan tempat diri, maqam. Hari itu mana ada diri, ya. Mesti ada qarinah. Orang Arab nak buktikan sesuatu ni, mereka iman kepada circumstantial evidence atau qarinah, ya. Baik, kita maqam kita sebut tempat itu, tempat perbandingan kuburan, maqam, ya. Ataupun kata khalwat, ya. Khalwat kita orang Melayu sebut antara seorang lelaki dengan seorang perempuan berdua-duaan dalam keadaan dalam keadaan tersembunyi, ya, dan sebagainya lah, ya, khalwat. Nabi SAW khalwat juga, tapi khalwat dengan dan seorang diri dalam keadaan mengharapkan pengampunan ataupun sedang kita kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalwat,
Ya, sebab itu kena berhati-hati. Ya, istilah-istilah ini boleh jadi dengan perbezaan ini yang menyebabkan kita baca Al-Quran tak apa nak faham. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Umar bin Sa'ad kita sebut tadi seorang budak yang macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian suka dengan kuliah. Ya, satu hari dia dengar kuliah yang disampaikan oleh baginda. Bila kuliah tersebut disampaikan oleh baginda, Umar ini dia balik ke rumah. Bila dia balik ke rumah, dia jumpa dengan bapa saudara dia dan kawan-kawan yang berada di rumah tersebut. Dan bapa saudara dan kawan-kawan Umar ini kaki kuliah, bukan kaki solat juga. Ya, tapi tidak kaki kuliah. Orang yang suka solat, tetapi orang yang tidak suka dengan kuliah. Bila dengan kuliah, lari start untuk ambil pergi motosikal. Pergi kedai mamak bagi contoh dalam bahasa kita sekarang. Bila azan syak datang balik. Ya, baik. Umar ini satu hari dia cerita kepada bapa saudara dia bahawa aku ni dengar Nabi SAW hari ini kuliah tentang tajuk syurga dan neraka. Bila disebut tentang tajuk syurga, aku rasa ka'anna arabul alam, rasa sangat seronok sampai aku rasa nak masuk sekarang juga, seronok dengan syurga. Ya, yang kita sebut dalam surah An-Naba tentang nikmat-nikmat syurga itulah. Ya. Ataupun bila sebut tentang neraka, aku rasa nak lari sebab takut kerana kedahsyatan yang amat teruk ya dalam neraka Allah SWT. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan akhar, sebagai contoh. Kalau kita tengok kes orang mati dalam kebakaran, sekali itu sahaja ya, kulitnya terbakar dan sebagainya, yang kalau kita baca itu kita terbayang macam mana sakit ya, kita tak terbayang macam mana sakit. Tapi hari akhirat kelak, kullama nadijat juluduhum badalna juludan akhar, api neraka akan membakar kulit kita ni. Bila api dibakar oleh api neraka, akan digantikan dengan kulit baru. Untuk apa dia? Bakar pula. Habis kulit lama, ganti dengan kulit baru. Untuk apa dia? Bakar pula. Sampai habis tempoh. Ya, bila habis tempoh, barulah selesai masuk syurga Allah SWT. Sebab itu penting untuk kita mati dalam Islam. Tapi kena ingat, masuk syurga Allah SWT pun ya, ada cop di dalam. Ya, ahli neraka, bekas ahli neraka sebagai contoh. Ada cop. Ya, agak-agak malu atau tidak kita masuk syurga Allah SWT dalam keadaan sedemikian. Ini balasan atau pengujahan untuk orang kata biarlah yang mati, yang penting mati dalam Islam. Pertama, kita tak tahu kita ni mati dalam Islam atau tidak. Ini kita risau. Tahu? Ya, mana tahu kita mati ni dalam keadaan kita tidur. Baru-baru malaikat muka hakim ada marabbuka surga. Kita tak tahu. Kita sebab kita kata yang penting mati dalam Islam ya. Biar kita buat maksiat, tahu kita tak tahu kita mati dalam Islam atau tidak. Lazimnya orang itu akan mati berdasarkan bagaimana cara dia hidup. Lazimnya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya kita tak tahu kita ni mati dalam keadaan Islam. Ini yang penting. Dan yang seterusnya ialah bila kita mati ni, kita pun tak tahu kalau kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min zalik, labithina fiha ahqaba. Paling singkat pun 70 tahun. Labithina fiha ahqaba di akhirat. Yang satu hari di akhirat bersama dengan 1000 hari di dunia. Ya, satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia, bukan 1000 hari. 1000 tahun di dunia. Ya, nak bayar macam mana ni lama? Ambil tempoh hijrah 1436 hijrah sekarang kan. Tempoh maknanya kalau kita nak bandingkan seakan-akan hijrah baru berlaku sehari lebih. Sedangkan tak logik. Kerana dalam tempoh tersebut sampai sekarang macam-macam berlaku dalam dunia. Ya, nak kata berbala atau tidak, kita hidup 60 tahun lebih. Contoh umur Nabi SAW lah kita nisbahkan 63 tahun kan. Kita cuba bandingkan atau nisbahkan berapa dah umur kita ambil. Dan kalau kita masuk neraka Allah SWT dalam keadaan kita sebut adalah bisina fiha ahqaba, berbala atau tidak? Jawabnya sudah tentu tidak.
Ya, baik. Kita sebut tentang cerita Umar. Kita tak boleh panjang dalam bab itu. Bila balik ke rumah, cerita kepada bapa saudara dan kawan-kawannya, maka ditertawakan kerana cerita tak lagi tentang syurga, tentang neraka, sesuatu yang tak nampak depan mata. Ini kadang-kadang orang kita susah juga nak mencerah. Ya, sesuatu yang tidak nampak depan mata ni kita banyak takwil. Ya, banyak sangat takwil. Sedangkan pada akhir sekali Al-Quran dan As-Sunnah ajar kita kalau begitu-begitulah. Ya, ada satu peringkat, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasu. Ya, jangan kamu tanya sesuatu yang bila kamu tanya ni yang akan menyebabkan kamu akan menyebabkan kesan buruk atau negatif atau kesan negatif tertimpa kepada kamu. Banyak ya disuruh beriman dengan Allah SWT, kita tak nampak Tuhan macam mana. Disuruh beriman dengan malaikat, kita tak nampak malaikat macam mana. Ya, dikatakan kepada kita malaikat raqib dan atid sentiasa mencatat di kanan kiri kita amal baik buruk kita tak nampak macam mana, betul atau tidak dan sebagainya. Ya, sesuatu yang sukar untuk kita mencerahnya, tapi Islam mengajar kita begitu, maka begitulah. Ya, baik. Kata Umar, ya, bila dikatakan begitu, maka ditertawakan oleh bapa saudara dan kawan-kawannya. Ya, bahkan dikatakan oleh salah seorang daripada mereka, in kana Muhammadan sadiqan fa nahnu syadu min al-hamir. Kalau betul lah disebut oleh Muhammad, kena tahu bahawa kami ini lebih gemuk daripada binatang. Nak kata bahawa pelik sangat cerita yang kita baca tentang syurga, yang kita baca tentang neraka. Dalam syurga umur tak meningkat, pelik. Dalam neraka kulit bila harus dibakar, ganti pula dengan kulit lain, bakar pula sekali lagi, pelik. Sebab kita tengok ni sekali saja orang terbakar, pelik. Ya, bercontoh lah. Maka kalau begitu, wahai umat, percaya kami lebih teruk pada binatang. Nak kata apa dia? Kami ada akal, jangan tipu lah. Kami ada akal, yang bercerita tak ada. Ya, baik. Bila begitu, kata Umar, wahai bapa saudara, ya Ami, mulai hari ini, sebelum ni aku paling sayang lah. Bakmu ni kaki semayang, ya, yang pakai jubah elok, ya, raihatul jadidah, wangi-wangi yang mahal. Brand apa tak tahu lah. Ya, zaman hari itulah aku sayang lah macam kita tengok seronok kan, orang kaki semayang, orang yang kita nampak dari sisi zahir Nabi, tapi kita tak tahu rupanya dia lah paling kuat menentang Islam. Ya, baik. Kata Umar, tapi hari ini sebab menghina baginda, maka hari ini mula orang yang paling benci. Wahai bapa saudara aku ada tanggungjawab agama, penghinaan ini aku wajib laporkan kepada baginda. Bapa saudara dengan kawan-kawannya gelap. Dia kata, apa yang baginda nak dengar yang begini budak? Ya, pergilah. Ya, bila pergi nak kata Umar pergi sungguh ngadu kepada baginda. Bila Umar pergi ngadu kepada baginda, baginda mula-mula tak percaya. Ya, tak percaya sebab apa dia? Sebab yang diceritakan ini ialah orang kaki semayang yang sentiasa berjubah, walaupun jubah ini merupakan pakaian tradisi orang Arab. Maksud saya dia pakai jubah, pakai apa dia panggil? Anak tak tahu panggil apa ni. Apa? Serban ke apa? Dia pakai macam Tok Imam. Kalau tempat kita kira nak jadi Tok Imam, berhak kaki bola. Ya, baik. Raihatul jadidah disebut tadi, wangi-wangian yang sangat baik. Baginda tak percaya. Ya, bahkan yang bapa saudara Umar dengan kawan-kawannya kata apa dia? Ya Rasulullah, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, takkan nak dengar budak-budak ni, ya, yang kalau kita dalam bahasa Melayu sebut budak yang makan lipat lah, dia kata. Sama makan lipat mengadu pada Tok Iman tentang kawan Tok Iman ni sebenarnya begini. Kita percaya dia. Tak percaya itu betul. Tapi budak pastikan budak kaki kuliah. Ya, baik. Bila begitu, baginda tak percaya, sehingga kan disebut oleh Umar, in kuntu shadiqan, dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, fasaddiquni wa in kuntu kadiban fakadzib. Ini penting juga doa. Ya, doa ni kita sebut tempoh hari, kita kena tengok Nabi Musa AS. Ya, Allah Subhanahu wa taala tanya kan, qala pada Nabi, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, dalam surah Taha. Wahai Musa, apa dia ditanyakan kamu ni?
Ya, Allah SWT tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Satu pertanyaan jawab tiga. Nak kata tak puas cakap dengan Allah SWT. Wa kallama Allah Musa taklima. Ya, salah satu daripada keistimewaan Musa alaihissalam bercakap dengan Allah SWT. Kita sikit-sikit boleh ya, dengan Allah SWT. Cara kita bercakap dengan Allah SWT ni antaranya adalah doa. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu Nabi Musa AS bila ada peluang saja Allah SWT cakap dengan dia, wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu ni? Bukan bermaksud Allah SWT tak tahu, tapi ini dari segi uslub, cara nak tunjuk kasih dan sayang ya, antara Khalik dengan seorang makhluk. Macam kita lah dengan jiran tetangga kita. Nampak tak dia jemur baju? Tanya lagi, jemur baju ke? Pernah tak tak berlaku dia? Pernah. Ya, nyapu rumah kan? Padahal kita kawan kita menyapu dalam rumah. Ya, nak kata, nak cakap ni, ya, uslub kasih dan sayang, tahu tak tanya juga. Baik. Nabi Musa AS bila tanya dia Allah SWT ambil peluang ni. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Tiga jawapan. Satu soalan, tiga jawapan diberikan. Dan kata kita dengan Allah SWT jangan putus asa dalam berdoa. Ya. Apa namanya? Qala ya asaya atawakkau 'alaiha. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya ini adalah tongkat yang aku bila aku jalan aku tekan. Ya, macam kita tengok orang pegang tongkat jalan yang tekan. Atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Dan aku kita sebut dengan tongkat ni kita harap binatang-binatang terdapat susut masuk dalam kandang kamu. Wa ahushu biha 'ala ghanami wa ya fiha ma'arib ukhra. Dan ada lagi lah berbagai kegunaan lain. Ya, sebagai contoh penggunaan tongkat Nabi Musa AS bila dipukul tongkat ini kepada pokok-pokok yang meluluhkan daun-daun ya untuk dimakan oleh binatang-binatang ternakan dan sebagainya. Ya, maka umat tak ada pilihan. Nabi SAW tak percaya. Ya, bapa saudara dan kawan-kawan kaki masjid pun tak percaya, maka habislah dia. Nak balik tidur kat mana dia? Maka dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, in kuntu shadiqan fasaddiqni. Sebab tu kita ni dengan doa jangan main. Ya, tak ada hijab. Ya, doa ni bagi kalau kita ni orang yang dizalimi tak ada hijab. Ya, direct sampai doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila berdoa maka turunlah Jibril alaihissalam menyampaikan kepada baginda bahawa cerita umat cerita yang benar ya Rasulullah. Ya, maka bila begitu barulah baginda sedar tentang apa yang berlaku dan dibenarkan apa yang dikatakan oleh umat dan apa yang disebut oleh bapa saudara Umar dan kawan-kawannya ini adalah sesuatu yang batil, walaupun menggunakan sumpahan dengan nama Allah SWT untuk kita kata menjadi perisan. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Sekarang ni ramai kita tengok sikit-sikit wallahi, sikit-sikit wabillahi, sikit-sikit watallahi, sumpah dengan nama Allah benar apa yang dibuat oleh kawan ini dan sebagainya. Kita tengok tidak kita nak kata ke siapa-siapa, tapi kita dah akal, kita ngaji Al-Quran, kita tengok sikit-sikit Allah sumpah ni siapa. Ya, ini cara kita tengok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita berakhir ada teringat juga tentang apa namanya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebutkan di awal tadi. Kita tak sempat nak pergi secara terperinci. Ya, idza hadatsa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada satu kes di Jepun. Cerita lama kira ni dalam lebih kurang 9 tahun lepas. Sekarang tahun 2014, cerita ni tahun 2015. Ya, bila kita sebut tentang bila berjanji ditepati, ya, bila berjanji kena penuhi, ya, bila berjanji tak boleh disalahi. Kalau kita pernah atau tidak terfikir, ya, kalau kita nak menyampaikan Islam kepada orang Jepun, kita nak kata apa dia? Masuklah Islam, ya, kerana Islam sangat mementingkan masa. Begitu loh. Ya, kerana dia pun tak laku dengan semua ni. Cuba fikir apa yang kita nak tawarkan kepada mereka. Ya, kita pergi ke Singapura, masuklah Islam. Islam mementingkan kebersihan. Sudah kita. Ya, ini kita kena fikir. Ya, satu kes di Jepun yang berlaku pada tahun 2005 dan disebut sebagai tragedi Amagasaki. Ya,
satu kereta api laju, tak silap nama Hokkaido, kereta api laju tersebut yang dipandu oleh seorang anak muda, ya, Rujiro Tajamari, ya, atau Tajami, yang dipandu oleh lelaki muda ini, kerana kita sebut tadi pentingnya tentang menepati, ya, janji atau menepati masalah dalam kes ini. Apa yang berlaku ialah kereta api laju ini, kalau ada perbezaannya pun dalam lebih kurang 0.3 minit saja, ya, tak lari jauh, tak ada tempat kita 10 minit tu bas tak sampai. Itu kalau bas, ya, kadang-kadang 5 minit. Kereta api dah tu komuter, 5 minit. Apa masalahnya? 5 minit ada? Tidak. 5 minit rasa atau tidak? Ya, baik. Seorang lelaki nama Rujiro Tajami ini umurnya 23 tahun, baru kerja sebagai pemandu kereta api laju tersebut Hokkaido. Bawa kereta api yang kalau selisih masa tu 0.3 minit. Ya, bila selisih masa 5 minit akan ada jili sertifikat, ya, surat ataupun sijil lewat dinding, ya, yang ada denda pula sebab itu yang disebut dalam bahasa Melayu tamring siang. Tamring siang ni apa dia? Kalau lewat, apa akan dibuat? Kena lakukan community service, ya, contohnya bersih bilik air ataupun kena kutip sampah di jalanan, ya, itu sebagai denda kepada orang yang lewat lah, yang bawa kereta api tapi lewat. Tapi nak kata bahawa Rujiro ni, ya, dia ni satu hari ataupun hari kejadian lewat, ya, kereta api ni kalau kira bukan kereta api lagi, kereta api biasa lah, 70 km sejam, ya, yang paling tinggi lah, yang perlu dibawa. Tapi hari tersebut masa aksiden 160 km sejam, 116 km sejam, ya, kerana nak kejar masa. Yang penting tadi adalah masa, ya, baik. Bila nak kejar masa, masa langgar apartmen dengan kelajuan 116 km sejam yang asalnya menyebabkan dia sendiri mati dan menyebabkan 170 orang lebih kurang nyawa yang lain juga melayang, beratur-atur lagi cedera. Kalau tengok video memang laju sungguh lah, ya. Yang nak sebut di sini bahawa tentang elemen menepati apa namanya janji ataupun dalam bahasa kita yang lain juga dikatakan sebagai, kalau kita kata menepati janji, ini sangat berkaitan dengan masa, ya, sangat berkaitan dengan masa. Baik, cuma di Jepun ni mereka ni menepati masa, ya, kerana untuk memenuhi keperluan manusia. Kita dalam Islam diajar wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, kita dalam Islam, baik di Jepun, kalau berjaya menepati masa objektif tercapai, tak jaya menepati masa objektif tidak tercapai. Kita dalam Islam, kita diajar bukan sekadar memenuhi keperluan, tapi dengan masa yang penting kerana perlu kita fahami tujuan, ya, memenuhi masa yang sangat berkaitan dengan, yang ada kaitan dengan elemen menepati janji tersebut. Ada elemen menepati masa yang mana disebut dalam Islam adalah dengan untuk memenuhi tujuan, ya. Sebab itu masa dalam Islam itu penting. Kita solat subuh ada masa tertentu, ya, zuhur, asar, maghrib, isyak, puasa Ramadan, hari raya haji, hari raya puasa dan sebagainya, pergi haji, pergi umrah dan sebagainya. Sangat penting tentang perkara yang berkaitan dengan masa, yang boleh jadi tak sampai di Jepun sana, ya. Tapi mereka ni sangat disiplin dalam soal masa, ya. Tapi bila habis, bila tak tercapai, maka habis objektif. Sedangkan kita ni bila jelas tujuan tak tercapai satu-satu perkara, kita ada jalan-jalan lain. Tapi tujuan kekal, cuma jalan-jalan lain ini perlu kita teruskan ini. Tapi di sana tidak. Bila tak tercapai objektif, maka habis. Kita bila tak tercapai objektif, kita kena cari jalan-jalan lain, cari objektif lain, tapi tujuan tetap kekal. Ini cara, ya. Baik, sebab itulah awal-awal tadi kita sebut, ya, pada akhir sekali
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah SWT, walaupun kita ambil sedikit pengajaran daripada apa yang telah dijemput ini, ya, dengan kaitan tajuk yang kita bawa munafik ini, dan tersebut tentang ciri, atau walaupun tak banyak kita sebut tentang sebab penurunan dan sebagainya. Last sekali kita fikir juga, kalau kita tengok di Jepun, dengan walaupun negara mereka setelah dibom oleh Amerika Syarikat, setelah dibom Hiroshima dan Nagasaki, ya, bila dibom ini, tengok bagaimana mereka ni maju. Tapi kita kena fikir juga, macam mana agaknya kalau kita ditempatkan dalam keadaan sedemikian, yang walaupun maju mereka ni, kes bunuh diri tetap paling tinggi, ya, kerana hilangnya ruh atas 5 agama dalam kehidupan. Salah satu sebab tadi kita sebut tadi, ya. Tapi yang penting adalah kita berfikir, apakah Islam, apakah produk atau intibati Islam kita nak bawa bila kita pergi kepada mereka, atau paling kurang tak tahu pada tempat kita ni Singapura, maka ia muhasabah kepada kita, ya, muhasabah kepada kita. Maknanya nak suruh orang ni jaga kebersihan, kita sendiri pun kena tengok juga, ya, jangan kata ke orang apa semua ni. Sekali kita sendiri tersadung dan sebagainya, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran yang daripada kisah tadi, maknanya selain daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran tersebut tadi perlu juga kita buka belek, kaji, kita cermati, kita teliti supaya elemen munafik kita jauhi. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita keluar daripada kepompong keselesaan. Cerita kita bawa tadi, kita saja. Bagaimana bapa saudara Umayyah dan kawan-kawannya yang kaki semayang, ya, tapi akhirnya memiliki tanda-tanda munafik. Wal'iyadu billah min zalik, ya. Kalau kira kaki semayang dan kaki tak semayang ni macam mana? Ini kita kena hati-hati, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak kata bahawa kalau dalam keadaan sekarang, ya, ada yang kaki semayang tapi menolak Islam, ada yang kaki semayang tapi menolak jenayah Islam, ada yang kaki semayang tapi menolak jenayah Islam, mengambil ekonomi Islam semata-mata. Ini benda-benda yang kita kena hati-hati, yang kita kena cermati, yang kita kena teliti, supaya kita tidak tergolong dalam kategori bapa saudara Umayyah dan kawan-kawan. Walaupun intibatinya berbeza, tapi halnya sama, ya. Dan Islam bawa tak percaya atau tak yakin. Wal'iyadu billah zalim, ini adalah salah satu daripada tanda-tanda munafik dalam Islam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum